Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada petang ini kita dapat bersama lagi bagi menyambung suratul An'am ayat yang ke-67. Semalam kita telah sebut, kemarin kita telah sebut berkenaan dengan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menulis segala amal perbuatan yang manusia lakukan dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu satu lagi iaitu dia perintah malaikat untuk menjaga manusia. Pada petang ini, ayat yang ke-67 ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sambungan daripada ayat kemarin, iaitu likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Likulli naba'in mustaqar, likulli naba'in, untuk setiap berita tu yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Kalimah naba'in ni bermaksud berita-berita yang penting yang nak disampaikan, yang disampaikan dalam Al-Quran melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkenaan dengan perkara-perkara syariat agama ini. Sebagai contohnya syurga, neraka, azab kubur, mahsyar, titian sirat dan sebagainya. Itu adalah semua perkara yang penting yang manusia kena tahu. Dan tidak ada orang yang boleh beritahu benda-benda ni semua kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-akak sekalian, sebab apa Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu ni? Tujuan utama sekali iaitu nak suruh bahawa kita semua ni berada dalam keadaan beringat dan membuat persiapan untuk hari kiamat. Hari kiamat juga salah satu daripada nama dia itu Naba. Anin Naba'il Azim. Satu An-Naba, surah An-Naba tu. Amma yatasa'alun anin Naba'il Azim. Hari yang Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan satu berita yang cukup penting pada manusia. Yang mana dengan berita penting tu, benda hak penting ni, satu perkara yang penting, manusia kena beringat, manusia kena berjaga-jaga ataupun manusia kena membuat persiapan sebelum datangnya peristiwa hak penting itu. Perkahwinan satu benda hak penting. Jadi sebelum menikah tu kena buat persiapan dulu. Sama ada persiapan tu nak jemput orang mari ke, nak sembelih lembu ke, sembelih unta ke, sembelih kerbau ke, ikutlah. Satu benda hari-hari yang cukup penting. Hari-hari pemasyhuran ke, pertabalan ke, kena buat persiapan. Maka kiamat ni juga hari penting. Ya Allah Ta'ala suruh manusia buat persiapan sebelum hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu pada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Mu kena tengok bekal apa yang kamu bawa untuk hari esok. Itu kalau mu mati esok, kalau kiamat esok tu macam mana? Itu di antara bentuk persiapan-persiapan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat berkenaan dengan hari kiamat itu. Baik. Di sini itu likulli naba'in mustaqarrun, waktu yang terjadi. Kalimah al-mustaqarrun ni asal daripada perkataan qarara, iaitu telah stabil maknanya. Benda yang stabil. Mustaqar ini maknanya bermaksud tempat dan masa yang tepat. Ayat ni nak beritahu bahawa segala berita yang disampaikan oleh Nabi itu benda yang pasti berlaku pada tempat dan waktu, cuma tunggu je. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat waktunya, berita-berita berkenaan dengan mahsyar, berkenaan dengan syurga, berkenaan dengan neraka adalah suatu perkara yang berlaku tetap. Yang mana tunggu masa untuk berlaku sahaja. Maka semua perkara dijanjikan itu akan berlaku. Akan berlaku. Dan ada musyrikin Mekah kata,
Kalau benar berita tu, maka bawalah kami segera benda tu azab ke, kiamat ke, tujuan untuk mengejek Nabi kerana mereka puak-puak ni tak percaya pada Nabi. Sebab Nabi sendiri bukan menentu bilakah berlakunya peristiwa itu. Bukan Nabi yang menentu. Yang menentukan berlakunya peristiwa itu adalah Allah Ta'ala. Cuma Nabi beritahu bahawa berita itu akan berlaku. Puak-puak Mekah ni, musyrikin Mekah bila nak mari, azab mana azab? Mari azab kalau kamu betul. Itu adalah salah satu daripada perkara yang dia sengaja untuk mengejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya amaran yang Tuhan beri ini bukan amaran yang kosong. Bukan amaran yang kosong. Bukan amaran yang saja-saja. Bukan amaran yang sia-sia. Fasawfa ta'lamun, dah kelak kamu akan tahu. Tahu bila ni? Bilakah kamu semua janjikan berlakunya perkara tu, sebaik saja manusia tu mati, dah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali bila manusia bertemu dengan Allah ketika mana di alam kubur. Waktu tu di awal-awal lagi dia dikejutkan dengan marinya malaikat yang bernama Munkar Nakir bertanya kepada mereka beberapa soalan. Soalan-soalan tu semua kita dah tahu dah, tapi yang jawab itulah amal kita. Bukan berita besar tu saja, mati saja ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada lahir manusia itu bila matinya, rezekinya, semua sekali itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita kelar kabut untuk dapat sesuatu pun tidak ada yang dapat mempercepatkan benda itu kecuali Allah. Baik. Musyrikin Mekah ni dia minta supaya dipercepatkan azab. Mari azab. Kenapa? Kerana mereka adalah mereka yang tidak tahu apa yang mereka minta. Diejek Nabi, dia pun tak tahu. Itu ayat 67. Ayat 68 ni ada persamaan dengan surah An-Nisa ayat 140. Lebih kurang. Adalah tentang syubhat. Syubhat macam mana? Kalau kita tahu seorang tu langgar undang-undang, maka kita harus bersama dengan dia tanpa melakukan apa-apa. Tidak sama sekali. Kita mesti tidak bersama dengan dia, takut kita bersubhat. Dan polis, kalau Malaysia ni ada enactment kerana bersubhat dengan penjenayah. Yang ni bersubhat dengan syirik. Bersubhat dengan akidah yang rosak, bersubhat dengan benda yang tidak ada dasar dalam agama. Kita dilarang untuk bersubhat dengan benda-benda itu. Baik. Wa idza ra'aita alladhi yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fil haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumil zalimin. Baik, tengok. Wa idza ra'aita, dan apabila kamu melihat, iaitu melihat apa yang dilihat ni, iaitu melihat apa yang dilakukan oleh manusia pada zaman sekarang. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala suruh kita perhati sama ada baik benda tu ataupun tidak baik. Alladhi yakhuduna fi ayatina, lihat di sini itu orang-orang yang memperolokkan ayat kami. Kalimah yakhudu ni asal kata dasar daripada khawada, asal bermaksud terjun ke dalam air. Macam mana tu? Kerana apabila seorang masuk dalam air, setelah dia mandi-manda, tentu dia tidak akan mahu keluar daripada air itu. Kerana syok duduk dalam tu. Kerana dia sudah selesa cuaca yang panas, dia boleh terjun dalam air, tapi bulan puasa ni janganlah. Bila seorang tu berada dalam kolam, contohnya dah, mereka bergerak ke sini, kemari, suka, dan mereka lalai. Yakhudu ni maksudnya leka dengan satu perkara. Jadi yakhudu ni ialah seorang yang leka dengan sesuatu yang mana dalam ayat ni leka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Leka dengan ayat Allah. Kita kata leka dengan ayat Allah ni okeylah. Tak baik ke benda tu? Dalam ayat ni maksud bahawa sesuatu yang tidak baik. Macam mana tu? Kerana mereka leka dengan ayat Allah ni bukan memikirkan ayat Allah. Mereka syok dengan ayat Allah ni bukan nak fikir ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka memperolok-olokkan Allah dalam majlis-majlis mereka. Mereka buat main-main nama-nama Allah dalam majlis mereka. Baik. Pada waktu tu mereka mempersendakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mempersendakan baca Al-Quran dan sebagainya. Macam-macam dia kata.
Walaupun kadang-kadang niat tu nak bergurau. Tapi hakikatnya tak boleh. Sebagai contoh, ambil nombor-nombor tertentu dalam Al-Quran. Ni kaki nombor ni ada, dia mari dengar kuliah di masjid, surah ustaz-ustaz mengajar, dia duduk luar masjid. Lepas tu dia nak dengar ustaz tu baca ayat berapa malam ni, ayat berapa, hadis berapa, lepas tu dia tolak campur darab bahagi, dia gitukan nombor toto esok. Dia kata ni, jadi ni nombor ni sebab ustaz tu sebut. Ustaz tu sebut. Pandai, orang sport toto ni dia reti, dia pandai. Baik. Fa'arid anhum, maka tinggalkanlah mereka. Apa maksudnya? Sepatutnya apa yang boleh kita buat, meninggalkan mereka daripada buat dosa. Bukan tinggal terus. Kerana kalau mereka tu keluarga kita macam mana? Tinggalkan maksiat yang dilakukan. Tidak bersekongkol dengan apa yang dia buat. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehingga mereka membicarakan perbicaraan yang lain. Tinggal mereka bukan selama-lamanya, sehingga mereka tidak melakukan lagi dosa. Mereka tidak memperendahkan lagi Al-Quran dan mereka tidak memperolokkan lagi ayat Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka kembali kepada tauhid yang sebenar, lalu kita pun barulah kita kawan semula dengan dia ataupun kita rapat semula dengan dia. Ataupun tinggal perkara-perkara yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Jangan duduk bersekongkol dengan orang yang tidak buat apa yang dibuat oleh Nabi. Dia buat apa yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Tak boleh bersekongkol dengan dia. Baik. Kenapa kita suruh dia disuruh supaya tinggalkan? Ada dalam majlis yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah Ta'ala ni. Kerana itu majlis yang maksiat. Majlis tidak betul. Majlis tidak betul. Majlis buat perkara yang tidak disyariatkan oleh agama ini adalah majlis yang tidak betul. Kita diperintah supaya tidak bersekongkol dengan dia. Tidak bersekongkol dengan dia. Bagaimana dengan orang politik yang sambut belaka perayaan, semua perayaan dia sambut. Hari panggal, tak panggal lah, macam-macam lah. Hari taipusam, tak taipusam, pergi di kuih dan sebagainya. Kita kata nak meraihkan dia, tak ada siapa meraih, kerana dia itu penyokong kita. Sedangkan dia menyambut perayaan itu, perayaan yang penuh dengan syirik, yang ada masalah tauhid, yang ada masalah kepercayaan. Tapi orang politik ni sanggup pergi juga. Kerana nak sokongan politik. Ini cukup bahaya. Ayat ni kalau kita kata, Allah Ta'ala suruh tinggalkan mereka. Jaga mereka sebagai rakyat, tidak bermakna meraihkan kepercayaan mereka itu dengan kita hadir di majlis mereka. Tak perlu. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, dan kadang-kadang terikut-ikut. Dengan sebab kawan-kawan, dengan sebab ahli keluarga, menyertai majlis syirik dan benda tidak ada dalil ini, kawan ke siapa ke, Allah Ta'ala ingatkan syaitan memang suka menyebabkan kita lupa tentang agama dan arahan Allah ni. Syaitan lupa. Suka sangat dia. Dan itulah benda yang dia nak buat kepada kita. Dia akan heret, dia akan cuba juga anak Adam ini supaya lupa daripada perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fala taq'ud ba'da dzikra, janganlah kamu duduk sesudah teringat akan larangan itu. Maknanya apa? Apabila kita terlupa, tiba-tiba teringat tentang kesalahan majlis itu, maka kita terus meninggalkan majlis itu. Kalau majlis itu majlis yang maksiat, jangan kita duduk lagi dalam majlis itu, kita tinggalkan. Jangan ada perasaan nak ra'i dan sebagainya. Ala-ala kita duduk, baik kita ra'i lah benda, jangan. Perkataan ba'da dzikra juga, iaitu selepas memperingatkan mereka. Maknanya kita pergi itu untuk memperingatkan mereka bahawa benda ini salah. Lepas tu kita jangan duduk bersama dengan mereka untuk meraihkan mereka. Banyak orang duduk dalam majlis-majlis yang tidak ada dasar daripada agama ini, tujuan untuk meraih. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah perkara ini. Duduk dalam majlis-majlis bid'ah contoh. Majlis-majlis yang tidak ada majlis itu, majlis baik, tapi ada benda-benda yang tidak diajak oleh Nabi di dalam itu. Tinggalkan majlis itu. Kerana syaitan suka melupakan kita berkenaan dengan majlis itu. Ma'al qaumiz zalimin, bersama dengan orang zalim. Ini bermakna mereka memperolok-olokkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dikira orang yang zalim. Dia jangan duduk bersama dengan mereka dan jangan meraih kesyirikan yang mereka buat, kerana semua benda yang mereka buat itu boleh menjahannamkan diri mereka sendiri. Baik, kita tengok ayat yang ke-69 daripada tafsir surah Al-An'am ini. Baik.
Ayat yang ke-69 ini kesinambungan daripada majlis hak bid'ah hak syirik tadi, yang dibuat oleh orang yang tidak berilmu, yang direka-reka majlis tersebut melibatkan tauhid. Dalam ayat ni dilarang bersama-sama dengan mereka. Dalam ayat sebelum ni kita dilarang berada bersama dengan mereka. Ayat ni pula Allah Taala kata, "Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai', walakin dzikra la'allahum yattaqun." Baik. Wa ma 'alal ladzina yattaquna, dan tidak ada orang-orang yang bertakwa, dan tidak atas orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang menjaga hukum Allah. Mereka tidak melakukan perkara yang Allah Taala murkai, tidak sama sekali. Dan mereka semua ini berhati-hati dalam kehidupan mereka. Mereka tidak campurkan majlis-majlis ini dengan majlis syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Min hisabihim min syai', Allah Taala kata. Ada pertanggungjawaban sedikit pun. Ada pertanggungjawaban sedikit pun terhadap dosa mereka. Mereka tidak bertanggungjawab sedikit pun dosa di atas memperolok-olokkan ayat Allah Ta'ala tadi. Tapi mereka kena keluar daripada majlis tersebut. Mereka tidak akan ditanya. Mereka tidak akan ditanya. Sebelum ini Nabi SAW sebut bahawa Nabi tidak bertanggungjawab di atas amalan manusia. Dan manusia tidak bertanggungjawab di atas amalan Nabi. Sekarang ayat ini nak beritahu kepada kita, yang mana orang mukmin juga tidak bertanggungjawab di atas manusia yang lain. Dan semua manusia tidak bertanggungjawab di atas manusia yang lain. Masing-masing tidak menanggung dosa masing-masing. Kalau isteri tak pakai tudung, suami suruh dah isteri tak pakai tudung, tapi tak mau pakai juga, itu dosa isteri. Kalau isteri tak mau semayang, suami suruh semayang, tiba-tiba tak mau semayang, itu dosa isteri. Yang berdosa suami bila suami tak suruh. Kalau tanggungjawab dia kena suruh. Wa'mur ahlaka bis-salah, kena suruh anak-anak ahli keluarga itu melakukan sembahyang. Walakin zikra, akan tetapi kewajipan mereka mengingatkan. Cuma yang bertakwa ni kena beri amaran. Kena beri peringatan, mudah-mudahan mereka dengar nasihat. Dan mereka jadi orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua perkara yang orang takwa, ada dua perkara yang perlu dilakukan oleh orang yang bertakwa. Yang pertama, tinggalkan majlis yang memperolokkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempersendakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, majlis yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, beri peringatan dan tazkirah kepada orang yang buat salah ni. Tapi kita kena pandailah buat peringatan ni bukan dalam suasana yang mereka bercakap sambil mereka menentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Tapi kita kena pandai-pandailah. Zaman sekarang ni zaman canggih, ada WhatsApp apa semua sekali. Kita boleh hantar semua mesej-mesej dalam grup kita dan sebagainya. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Semoga mereka mendengar nasihat kita lah. Mereka balik pada tauhid dan mereka sedar kesalahan mereka tu, dan mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat nombor 70 Allah Taala sebut, "Wa dharil ladzi nattakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatid dunya." Cuba kita tengok. Ayat yang ke-70, nanti saya buka dah. Ayat yang ke-70. Baik, wa dharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi min waliyyin wala syafi' wa in ta'dil likulli 'adlin la yu'khadhu minha ulaika alladhina ublisu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Baik. Wadharil ladzina, dan tinggalkanlah mereka. Sekali lagi Allah Ta'ala sebut. Wadharil ladzina, tinggalkanlah mereka. Ada masa kita kena jauhkan diri kita daripada orang lain. Karena kalau kita tidak tinggalkan mereka, mungkin kita rosak juga bersama dengan mereka. Takut kita akan jadi macam orang yang memain-main kat agama ni. Lalu macam mana? Siapakah yang kita kena jauhkan diri ni? Yang perlu kita tinggalkan, kita tengok. Siapa ni Allah Ta'ala suruh kita tinggal ni, siapa dia?
Dia suruh kita tinggalkan. Siapa dia yang nak suruh kita tinggal ni? Ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Ni. Ia mengambil agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Yang ni yang perlu kita tinggalkan. Iaitu kita jauh daripada orang yang mempermainkan hal agama. Allahu Akbar. Baik. Ni ramai kita tak faham benda-benda ni lah. Orang yang ambil agama ni barang-barang mainan. Perkataan dinahum makna agama mereka. Kalau mereka agama kafir seperti Kristian, Yahudi, Hindu, maksud menjadikan agama mereka sebagai bahan jenaka. Ada orang pelakon jadi agama lain, sedangkan dia Islam. Rosak akidah dia. Ada yang pelakon Islamnya, pelakon jadi Sami, Buddha. Ada yang Islamnya pelakon jadi Hindu. Ni benda hak kita tak boleh buat semua tu. Seperti lawak, bawa kelakar, gelak-gelak, menunjukkan dia tu agama lain. Itu juga bahaya. Zaman sekarang lagi lah buat pertandingan berceramah. Tak apalah pertandingan berceramah tu. Tapi di mana ulasan dia sebenarnya? Dia diangkat menjadi penceramah dalam akademi ke dalam apa ke yang kita sebut rancangan-rancangan reality tu. Itu it's entertainment only. Untuk hiburan semata-mata. Kalimah la'iban juga dalam maknanya permainan. Yang berbentuk fizikal. Mereka lakukan perkara yang mereka suka melibatkan perbuatan fizikal. Akan tunjuk perbuatan fizikal mereka. Mereka orang panggil buat main-main. Dan perkataan walahwan menunjuk kepada hati. Emosi mereka dan juga perbuatan mereka. Ittakhadhu dinahum, dia ambil agama tu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala beri amaran kepada kita. Wa gharrathumul hayatud dunya. Karena mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka jadi gitu kenapa? Tertipu dengan kehidupan kesenangan dunia. Saya bimbang juga kalau berceramah, apa orang panggil, banyak lawak sangat. Saya takut satu benda orang akan sebut bahawa kalau tak ada lawak tu, kalau tak ada kelakar, jenaka tu menyebabkan orang tak mau dengar ceramah. Itu bahaya. Setakat lawak, jenaka biasa-biasa tu tak apalah. Tapi nak sampai lawak, jenaka sangat sehingga kan kalau tak jenaka tu orang tak mau dengar ceramah, tu masalah tu. Kena betul balik pokok kita tu. Kena betul balik. Allah larang kita ambil peduli dengan mereka. Perkara ini adalah serius. Dan bukan boleh buat barang lawak jenaka agama ni. Mereka tertipu. Mereka tertipu. Tertipu dengan macam-macam lah. Dengan tujuan mereka bahawa inilah cara dakwah. Sedangkan dakwah tu sendiri mereka tak faham. Mereka tak faham apa dia dakwah tu sendiri. Wa dzakkir bih. Peringatkan mereka dengan Al-Quran. Ayat ni memerlukan penerangan. Kerana satu bahagian Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam satu bahagian Allah suruh kita tinggalkan. Dalam satu bahagian Allah Ta'ala suruh ingatkan pula. Macam mana ni? Kalau hendak ingatkan, tentu mereka duduk sekali dengan mereka. Bagaimana pula suruh buat begini? Ini bermakna, walau kita disuruh tinggalkan mereka, tapi tidak sampai boikot mereka terus-menerus. Tak sampai gitu. Kalau kita tinggal mereka, mereka akan hanyut dengan dunia mereka.
Maka jangan sekali-kali kita duduk meraihkan mereka tu, tapi kita kena pandai macam mana cara tu atas kita lah. Gunakan apa? Gunakan Quran. Gunakan Quran untuk beri peringatan. Itu maksud bih dalam ayat ni, maknanya usaha dakwah dengan Quran. Antu bersala nafsun, agar masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka. Kalimah tubsala ni asal daripada perkataan basala. Basala maknanya bermaksud menangkap seorang dengan paksa. Bagi contoh, bila kita seorang ditangkap masuk dalam penjara, tentu orang yang dimasukkan tidak rela masuk penjara. Agar masing-masing tidak terjerumus, maksudnya masing-masing tidak diheret, terpaksa masuk neraka. Dan meletakkan seorang itu sebagai tebusan. Jangan, kata Allah. Dalam ayat ini diingatkan, memberi peringatan supaya jangan kita dimasukkan secara paksa dalam neraka. Kalau kita tanya siapa-siapa pun tidak ada orang yang nak masuk neraka dah. Tidak ada orang yang nak masuk neraka. Semua orang dimintakan jauh daripada api neraka, apatah lagi bila mari bulan Ramadan ni. Allahumma na'udzubika min adzabil qabr min adzabin nar. Dan kita juga diminta berdoa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Dia minta dengan Allah. Supaya ampunkan kami dan juga jauh kami daripada api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Supaya jangan diri kita ni tertulis dalam neraka. Memang neraka tidak ada orang nak masuk. Tapi jangan menyebabkan kamu buat ni, menyebabkan kamu dipaksa untuk masuk neraka dalam keadaan kamu tidak bersetuju untuk masuk neraka. Bima kasabat, di atas perbuatan mereka sendiri. Mereka dimasuk dalam neraka itu kerana kesalahan mereka. Dan mereka kekal dalam neraka sebagaimana dosa mereka tidak dibersihkan, sebagaimana mereka masuk penjara, lagi mana kesalahan mereka tidak sampai haul, tidak sampai 5 tahun, 10 tahun, mereka duduk dalam tu. Dalam keadaan mereka tidak mahu duduk. Baik. Laisa laha min dunillahi wali. Tidak akan ada baginya selain daripada Allah sebagai pelindung. Bila seorang tu masuk neraka, tidak ada siapa lagi yang dapat menolong. Wali di sini maknanya siapa lagi tidak dapat menolong dan menghilangkan kesusahan, yang menjaga dan sebagainya. Wali ni orang yang rapat dengan kita dan melindungi kita. Wali bagi seorang perempuan, ayah dia yang melindungi dia, yang memelihara dia. Allah sebagai wali, Allah yang melindungi, tidak ada orang yang dapat melindungi dia daripada azab ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat kelak, wali-wali semua ni atas muka dunia, baik ayah dia yang boleh jadi wali kepada dia, orang yang dapat menolong dia, yang dianggap sebagai minta tolong dengan kawan tu, semua tidak dapat menolong. Wala syafi', satu lagi tidak boleh memberi syafaat. Pemberi syafaat terdiri daripada kawan kita ke siapa sahaja, semua sekali tidak boleh beri syafaat dan tidak boleh memberi perlindungan kepada kita. Wa in ta'dil kulla adlin, dan jika ingin menebus diri, jika dia ingin menebus daripada segala macam tebusan pun, dia cuba untuk tebus apa yang dia ada, harta dia ada, kesenangan dia ada, sanggup berhabis-habisan segala-gala untuk tebus, la yu'khadh minha, kata Allah, tidak akan diterima daripadanya. Biarpun diri mereka itu sendiri, harta yang mereka sayang nak bagi tebusan untuk lari daripada neraka Allah selepas bertemu dengan Allah Ta'ala, tidak sama sekali. Allah Ta'ala tidak akan terima tebusan itu. Ulaika alladhina ublisu bima kasabu, mereka itu orang-orang dijerumuskan dengan sebab perbuatan dosa mereka. Mereka terjerumus dalam neraka disebabkan apa? Kesalahan yang mereka buat. Memperolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala tak zalim lah. Beri neraka kepada orang tanpa sebab. Tidak, kerana orang itu sendiri yang buat zalim pada diri dia. Lahum syarabun min hamim. Dan neraka dapat apa? Apa yang layak bagi mereka? Bagi mereka disediakan dari air yang sedang mendidih. Mereka rasa amat dahaga penghuni neraka ni, dahaga yang luar biasa. Bukan dahaga macam dahaga kita puasa ni. Tapi air yang diberi itu hamim, dan itu air yang merosakkan muka mereka.
Air yang dapat mereka minum, yang bukan menghilangkan dahaga mereka, tapi air itu adalah air yang amat sengsara bagi mereka. Bila turun kepada perut mereka juga pecah menjadi kepanasan. Wa azabun alim, dan azab yang amat pedih, dan macam-macam lagi azab. Digunakan perkataan alim, ia perkataan yang bermaksud azab yang pedih sampai bila-bila. Azab yang pedih sampai bila-bila, lama kelamaan semakin azab yang mereka tidak dapat tanggung, bima kanu yakfurun. Azab sampai bila-bila untuk siapa? Disebabkan kekafiran mereka dulu di atas muka dunia, macam-macam mereka kufur, maka mereka dapat apa yang mereka kufur pada hari ini. Baik. Kemudian ayat yang ke-71 hingga ayat yang ke-73. Setelah dalil-dalil disebutkan, dan ini adalah satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut natijah kepada ayat yang sebelum daripada ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asy-syaitan kalladhi istahwathu asy-syayatin fil ardi khaira." Allah Ta'ala sebut kalladhi istahwathu asy-syayatin fil ardi khairan lahu ashabu yad'unahu ila al-huda tina kul inna hudallah huwal huda wa umirtu linuslima li rabbil alamin. Baik. Qul anad'u min dunillah. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah? Jadi ramai orang yang seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang seru selain daripada Allah untuk beri mereka syafaat dan sebagainya. Bagaimana orang seru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh mari dalam majlis dia. Alasan mereka buat amalan syirik ni untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tapi bukan dengan cara Nabi suruh. Dengan cara hawa nafsu mereka sendiri. Dan mereka namakan amalan mereka buat itu sebagai tawassul. Ma la yanfa'una, sesuatu yang tidak mendatangkan apa-apa kemanfaatan kepada kita. Adakah dengan menyeru wali ke nabi ke syekh tu ke syekh ni beri manfaat? Jawapannya tidak sama sekali. Kerana dia sendiri pun tak tahu apa yang diseru. Dan mereka telah lama wafat. Dan malaikat yang diseru pun tidak dapat mendengar. Malaikat disuruh tidak mendengar, tidak dapat melayan apa yang mereka buat. Kerana malaikat itu telah disebut oleh Allah dalam ayat yang kita baca kemarin, yahfazunahu min amrillah. Mereka semua tu mengikut arahan Allah Ta'ala. Jadi macam mana mereka boleh suruh malaikat? Malaikat tu ikut arahan Allah. Kenapa mereka tidak suruh Allah? Wala yadurruna, dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Tak ada guna maknanya. Wa nuraddu ala a'qabina, dan apakah kita akan kembali ke belakang? Maknanya apa? Apakah kita patut kembali ke belakang? Ke belakang ni maksud menjadi kafir semula? Bila kita telah beriman ni, kita nak jadi orang lepas-lepas balik ke lepas kita terima hidayah ini. Ba'da idh hadana Allah, setelah Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita semua. Kalladhi istahwathu syayatin fil ard, seperti orang yang disesatkan syaitan di dunia dulu. Kalimah istahwathu ni asal daripada perkataan hawa. Dia panggil kehendak ataupun keinginan, yang kita panggil hawa nafsu. Istahwathu ni bermaksud perbuatan menyebabkan seorang hilang arah dan tidak berfungsi lagi akal dia. Bahkan akal dia tu dikawal oleh syaitan. Dan perkataan yang orang Arab guna juga, orang gila, istahwat. Kerana orang yang gila ni macam dirasuk oleh jin,
dia itu sendiri dikawal oleh orang lain. Jadi orang yang tolak hidayah Allah Ta'ala ni, ambil benda ni, seolah-olah dia dikawal oleh orang lain. Diri dia tapi dia tu jadi syaitan. Hairan dalam keadaan kebingungan. Bingung ni, sampai tak tahu. Hairan ni, sampai tak tahu nak pergi ke arah mana. Kita kata sampai tidak ada arah tujuan. Lahu ashabu yad'una ila, dan dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dalam masa yang sama. Mereka masih ada kawan yang boleh mengajak untuk menyelamatkan mereka daripada syirik. Siapa ni? Orang belajar tauhid lah. Orang tahu tauhid. Ilal huda tina, dengan mengatakan, mari ikut kami. Mari ikut kami. Kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu sebenar-benar petunjuk. Allah boleh bagi petunjuk pada siapa yang dia nak, dan semoga kita semua dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Dan kita disuruh agar menyerahkan diri kita kepada Tuhan semesta alam. Iaitu suruh kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Ayat nombor 72. Wa an aqimus salah wattaqu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Wa an aqimus salah, dan agar mendirikan sembahyang. Dititahkan kepada kita tadi, kenalah buat amalan ibadat selain daripada kita beriman, iaitu mendirikan solat. Dan maksud mendirikan solat ni, solat itu bukannya perbuatan takbiratul ihram sampai kepada salam sahaja, tapi mendirikan solat ni maknanya, mendirikan solat maknanya mementingkan solat lebih pada benda lain. Dan mendahulukan solat lebih pada perkara lain. Kalau kita bekerja sampai waktu solat, kita solat. Kalau kita cari rezeki sampai waktu solat, kita solat dulu. Itu makna wa aqimus salah, mendirikan sembahyang. Wattaqu, serta bertakwa kepada Allah. Takwa maksud di sini itu menjaga hukum Allah, supaya tidak terlanggar batas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, dan dialah Tuhan, kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Ini orang panggil salah satu daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kamu diberi hidayah di atas muka dunia, ataupun kamu tidak diberi hidayah dengan cara kamu menolak hidayah. Tidak diberi hidayah itu bukan saja-saja Tuhan tak mau bagi. Tidak. Bukan saja-saja Allah Ta'ala tak bagi hidayah pada kawan itu, tidak. Tapi sebaliknya, tidak diberi hidayah itu kerana apa? Kerana mereka sendiri telah pun menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita yakin dengan perkara ni, maka kita berhati-hati. Kita tidak melakukan dosa. Kerana kita dalam keadaan berhati-hati, tidak melanggar sempadan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Ayat nombor 73, last sekali pada petang ni, itu dalil akli. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al-haq wa lahul mulk yawma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyhadah wa huwal hakimul khabir. Dialah yang menciptakan, wa huwal ladzi khalaqa. Dialah yang menciptakan bumi dengan benar. Saya sebut dah perkataan khalaqa ni maknanya dia yang buat-buat dulu. Dia yang mula-mula sekali mengadakan benda yang kita panggil ciptakan dengan benar. Benar di sini maknanya Allah Ta'ala ciptakan dengan menzahirkan kebenarannya sebagai Tuhan, bahawa dia layak dipuja. Wa yawma yaqulu, dan hari yang dia mengatakan jadi, maka terjadilah. Perkataan yaum di sini dimaksudkan dengan hari kiamat, hari kebangkitan. Kerana pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala beri arahan kepada makhluk. Jadi maka jadilah hari itu.
Bukan Tuhan kena kata jadi dulu baru jadi, tidak tu lambat, maknanya kena kata dulu. Tidak. Maknanya cepat je benda tu nak terjadi. Itu bayangan yang Allah Ta'ala bagi. Qauluhul haq, benar perkataannya, bermaksud bila Allah Ta'ala beri arahan, memulakan hari kiamat, berlaku, maka tidak ada lagi orang boleh menolak arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bumi ni tunduk pada Allah dengan bergegar, langit tunduk pada Allah dengan jatuh berkeping-keping. Lalu kiamat satu lagi berlaku, iaitu bila Allah Ta'ala wanufikha fis sur, sangkakala yang kedua, bangkit semula, bumi ni merekah balik yang dalam kubur tu semua dibangkitkan oleh Allah, tu semua dengan arahan Allah Ta'ala. Kerana langit bumi ni diperintah oleh Allah dengan kebenaran. Baik, walahul mulku, dan di tangan dia segala kekuasaan. Al-mulku di sini maknanya segala kehendak yang akan dipenuhi, dan dialah memiliki segala kerajaan, kekuasaan semua dia. Kerajaan atas muka dunia ni semua kecil belaka, tak ada hak besar. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekuasaan Allah mutlak pada hari tersebut. Tidak diguna lagi undang-undang yang mana manusia buat ni, diguna undang-undang Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala telah tetap dalam Al-Quran. Yauma yunfakhu fis sur, di waktu itu ditiup sangkakala. Bila selesai semua sekali, hari kiamat telah berlaku, maka jelas kekuasaan berada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari segi bahasanya, potongan ayat ni, yunfakhu fis sur, bukanlah bermaksud sangkakala tu ditiup. Lebih tepat lagi kita nak sebut itu sesuatu yang akan ditiup ke dalam sangkakala itu. Kita tak tahu apa yang ditiup tu. Kita tak tahu apa yang ditiup itu. Tempikan ke macam mana ke, tidak ada dalil yang main cerita pada kita. Bunyinya macam mana? Angin ke yang tiup? Sebab tiup ni guna angin. Tiup tu macam mana? Satu tempikan ke macam mana? Tak tahu. Ini orang panggil salah satu daripada benda yang kita kena beriman dengan dia dan percaya dengan dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang mengetahui ghaib, yang boleh nampak dan juga yang nampak, yang juga yang tak boleh nampak. Kalimah asyahadah ni bermaksud suatu benda yang boleh digilap, dilihat dengan panca indera. Maknanya makhluk dia boleh tengok benda hak terang. Boleh rasa, boleh pegang. Tapi yang ghaib, dia tak tahu. Wa huwal hakimul khabir. Dan Allah hakim, bermaksud hikmah sesuatu perbuatan, keputusan yang berada di tangan Allah. Khabir, iaitu segala sesuatu ketetapan dan segalanya tentang makhluknya. Khabir bermaksud Allah bukan tahu perkara yang zahir saja, tapi tahu semua sekali apa yang manusia buat. Baik. Jadi, kesimpulan daripada apa yang kita bincang pada petang ini, ada 2, 3, 4 perkara. Kemarin kita sebut berkenaan dengan malaikat hafazah, yang menjaga kita, dan bagaimana seseorang itu akan terus dijaga oleh malaikat kalau tauhid dia betul. Seseorang itu akan terus diganggu kalaulah dia ada masalah tauhid dia. Masalah tauhid ni dia berperingkat. Dia ada bermula dengan was-was. Was-was dulu yang pertama sekali. Lepas tu ada bisikan. Bila mari was-was tu dia ada bisikan macam-macam. Lepas tu hilang keyakinan dan sekali putus harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi apabila menolak takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni sebagai pelakon di atas muka dunia, yang melakonkan apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh. Cumanya, lakonan kita tu nak pergi ke mana? Sama ada kita ni jadi hero, ataupun syaitan tu jadi hero. Dua perkara. Kalau kita jadi hero, insya-Allah menanglah kita dalam cerita tu, dan cerita kita menjadi cerita yang hebat. Tapi kalau syaitan tu jadi hero, maka kalahlah kita dalam apa yang disebut sebagai dunia tempat ujian ini. Itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri peluang kepada kita, dan insya-Allah esok lagi kita sambung ayat 73, esok hinggalah ayat yang ke-7, ayat 74 hingga ayat 77, iaitu berkenaan dengan helah Nabi Ibrahim ketika mana berhadapan dengan kaum dia. Wallahu ta'ala a'lam wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.